السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا وثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم حي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dapat bersama-sama dalam tazkirah ringkas berpandukan kepada kitab Hadis 40 yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisina bi qiraatih. Jadi sebelum kita memulakan pengajian, mana kita malam tadi kejutkan dengan satu berita yang menduka cita kan, iaitu salah seorang daripada pendakwah Tuan Guru, iaitu Datuk Ismail bin Kamus, telah meninggal dunia pada pukul 12.30 malam tadi. Jadi moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati beliau dan beliau mengangkat derajatnya di akhirat. Jadi kita baca bersama-sama surah Al-Fatihah, sedekahkan kepada beliau. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tadi kita sambung perbahasan yang dinyatakan oleh Imam Nawawi. Maksud Imam Nawawi sedang menyatakan salah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis fadilat, menghimpunkan 40 hadis, dan kita sampai kepada sahabat yang keempat, iaitu Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Abu Darda, sebagaimana kita dah bincangkan semalam, dari lafaz Darda, untuk kita punya pengetahuan bersama, Darda ialah salah seorang daripada anak perempuan Abu Darda itu sendiri. Jadi anak perempuannya bernama Darda, maka dia dipanggil sebagai Abu Darda. Jadi Darda daripada segi bahasa bermaksud seorang perempuan yang panjang umurnya. Panjang umurnya sehingga kan giginya luruh dan gugur. Jadi dinamakan seorang perempuan dengan nama demikian sebagai bersangka baik dan memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur orang yang dinamakan tadi. Dan maksudnya itu salah satu cara di dalam bahasa Arab. Maksudnya dia menamakan sesuatu perkara dengan nama-nama yang mempunyai makna yang baik agar dipanjangkan umurnya. Dipanggil min bab at-tafa'ul. Jadi Ad-Darda ialah nama kepada anak perempuannya, maka kunyah ataupun nama panggilan sahabat tersebut ialah Abu Darda. Tadi hari ini kita sambung beberapa kata-kata nasihat daripada sahabat yang agung ni. Jadi untuk kita sebagai mukadimah kepada nasihat daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, maksudnya Nabi SAW bersabda Awaimiru. Jadi Awaimir ni ialah namanya, ataupun setengah ulama mengatakan gelarannya. Nabi gelar dia sebagai Hakimu Ummati. Hakim maksudnya orang yang amat cerdik. Ummati dari kalangan umatku. Jadi lafaz Hakim ni dia merujuk kepada orang yang mempunyai hikmah. Sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengurniakan kepada Luqman al-hikmah. Jadi lafaz hikmah ataupun orang dipanggil Hakim, dia merujuk kepada 3 keadaan. Maksud untuk memudahkan kefahaman kita, lafaz Hakim ataupun hikmah
ataupun yang kita kata seperti hikam, kan, kitab-kitab hikam dan seumpamanya. Lafaz hikmah tadi dia merujuk kepada 3 perkara. Maksudnya pertama ialah ilmu. Maksudnya pengetahuan tentang satu perkara. Sebagai contohnya, ilmu tadi Allahu mawjudun. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang wujud. Jadi setelah kita ada pengetahuan tersebut, datang peringkat yang kedua ialah al-faham, yang bermakna kefahaman. Maksud kita faham kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala beza dengan kewujudan makhluk. Berapakah jenis, daripada sudut manakah dalil kewujudan tersebut. Itu dipanggil al-faham. Dan yang terakhir sekali, hikmah dia merujuk kepada at-ta'bir, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Katsir dan sebagaimana dinyatakan oleh Imam Mujahid, al-isabatu fil qaul. Maksud kita boleh menyampaikan perkara tersebut dengan tepat. Jadi pertama ialah kefahaman terhadap sesuatu fakta. Pertama ialah pengetahuan terhadap sesuatu fakta yang dipanggil sebagai al-ilmu. Yang kedua ialah kefahaman daripada seluruh fakta tersebut. Dan ketiga ialah kemampuan untuk menyampaikan. Jadi sekiranya orang tadi dikurniakan dengan ketiga-tiga kurniaan tersebut, dia mempunyai satu pengetahuan dan dia memahami pengetahuan tersebut secara menyeluruh dan dia boleh menyampaikannya dan boleh memahamkannya kepada orang lain, maka orang tersebut digelar sebagai hakim. Jadi di dalam setengah kitab-kitab tafsir dinyatakan bahawa setiap orang yang bersifat dengan hakim, dia ialah orang yang berilmu. Kerana hikmah dia merujuk kepada ilmu, kefahaman dan penyampaian. Tetapi tidak semua orang yang berilmu tadi hakim. Kerana tak semua orang yang dikurniakan dengan ilmu mampu untuk bercakap dan menyampaikan. Jadi apabila Nabi SAW berkata, Awaimir hakimu ummati. Jadi kita dapat faham di situ pujian Nabi Muhammad SAW kepada salah seorang sahabat, iaitu Abu Darda, bahawa dia tadi dikurniakan dengan ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan dikurniakan dengan kefahaman. Maksudnya ilmu tadi macam mana cara nak mempraktikkannya, macam mana cara nak mengamalkannya, apakah syaratnya, apakah mukadimahnya, apakah pembatalnya. Itu dipanggil sebagai kefahaman. Dan yang ketiga, dia boleh menghuraikan perkara tersebut untuk memahamkan kepada murid-murid dan pendengarnya. Jadi apabila kita nak baca nasihat-nasihat daripada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, kita sebenarnya sedang membaca hikam, kata-kata hikmat kan daripada Abu Darda radhiyallahu anhu. Jadi pertama sekali kita bahagikan nasihat-nasihat daripada Sayyidina Abu Darda ni kepada dua. Pertama ialah hablum minallah, maksudnya hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang diistilahkan sebagai fardu ain, dan yang kedua ialah hablum minan nas, hubungan dengan manusia yang diistilahkan sebagai fardu kifayah. Jadi pertama sekali apabila Sayyidina Abu Darda dia ingin menyampaikan kepada kita nasihat-nasihat ni, yang pertama sekali yang dia kata ialah utlubul ilma, hendaklah kamu tadi menuntut ilmu. Fa'in ajaztum fa'ahibbu ahlahu. Sekiranya kamu tak boleh menuntut ilmu, maksud kita rasa kita tak mampu, kan, kita masa tak ada, sibuk dengan pekerjaan dan seumpamanya, maka dia kata fa'ahibbu ahlahu, hendaklah kamu mencintai ahli ilmu. Fa'in lam tuhibbuhum, dan sekiranya kamu tidak mencintai mereka. Kecintaan tu maknanya ketaatan, khidmat dan seumpamanya. Fa'in lam tuhibbu, dan sekiranya kamu tak nak cinta kepada mereka, kan, tak mau taat arahan daripada mereka, fala tubghiduhum, jangan pula kamu membenci mereka. Dari yang kedua yang Abu Darda nyatakan, la takunu aliman hatta takuna muta'alliman. Kamu tidak akan menjadi orang yang berilmu sehinggalah kamu tadi pergi belajar. Maksudnya ilmu dia dimulai dengan pengajian. Maksud kita kena pergi mengaji, keluar, meninggalkan rumah, membawa kitab, menulis, mengulang kaji dan seumpamanya. Wala takunu aliman, dan kamu tidak akan juga menjadi orang berilmu hatta takuna bima alim ta'amilan, sehingga jadilah kamu mengamalkan apa yang telah kamu ketahui. Dan ini syarat yang kedua, kan, maksudnya kita kena pergi belajar. Maksudnya Ibn Abu Darda nak bagi tahu, sekiranya belajar sendiri tidak akan menjadikan orang tadi alim. Kan, maksudnya kita kata saya baca buku sendiri. Kan, kita tanya dia, siapa guru awak? Saya tak ada guru. Guru saya ialah saya baca sendiri, saya hafal sendiri, maka tiba-tiba saya jadi alim. Maka Abu Darda kata perkara tersebut tidak akan melahirkan orang yang alim. Jadi setiap ulama di setiap zaman dia mesti ada guru-gurunya. Gurunya di dalam bahasa, gurunya di dalam fiqh, gurunya dalam akidah, guru dalam tasawuf, hadis, tafsir dan seumpamanya. Dan yang kedua yang akan menjadikan seseorang tersebut alim ialah dia mesti mengamalkan ilmu tersebut.
Dan maksudnya disebabkan Sayyidina Abu Darda tadi ni, dia amat memahami agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab hakim bermaksud kefahaman. Makna kedua bagi hakim sudutnya lah kefahaman. Dia amat memahami kan apakah isi kandungan tersebut, dan dia mengajar kepada isteri-isterinya. Sehingga kan isteri dia yang kedua tadi, Ummu Darda As-Sughra, kan isteri ni berkata, afdalul ilmi al-ma'rifatu. Maksudnya kita bayangkan isteri dia pun boleh kata sebaik-baik ilmu ialah al-ma'rifah, ialah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilah al-ma'rifah dah digunakan kan di awal zaman tabi'in, dan maka ulama di Nusantara dia pun membuat satu ungkapan kepada kita, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama ialah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Darda berkata lagi, wailun lillazi la ya'lamu marratan. Wailun lillazi ya'lamu wa la ya'malu sab'a marrat. Maknanya dia kata, celakalah bagi orang yang tak ada ilmu, bagi orang yang tak mau belajar kan. Celaka tu sekali dia kata. Kan, tetapi celaka lagi kepada orang yang dah tahu tetapi tidak mengamalkan ilmu tersebut. Wailun sab'a marrat. Dia kata kecelakaan tersebut 7 kali ganda lagi. Jadi sekarang ni mungkin belajar tu seronok kan, maknanya ramai orang suka belajar kan, ramai orang suka pergi kuliah, ramai orang suka mendengar kuliah. Tapi nak mengamalkan apa yang didengar tadi tu, ataupun nak mengamalkan, macam contohnya kita selalu dengar orang kata bacalah Quran, tapi nak mengamalkan baca Quran tadi tu kan amatlah susahnya. Jadi dia memerlukan kepada mujahadah. Jadi Abu Darda dia beri amaran, dia kata kalau kamu belajar saja kan, kamu tidak mengamalkan, maka kecelakaannya 7 kali ganda daripada orang biasa. Dan Sayyidina Abu Darda juga berkata, ughdu aliman aw muta'alliman aw mustami'an wala takunir rabi'a fatahlik. Dia kata kamu tadi jadilah orang yang alim kan, ataupun jadilah orang yang belajar, ataupun jadilah orang yang mendengar. Jangan kamu jadi orang yang keempat, nescaya kamu akan binasa. Maka ditanya, apakah orang keempat tadi? Maka dia kata keempat ni ialah al-mubtadi', maknanya orang yang mereka cipta perkara baru yang tiada di dalam agama Islam. Sebagaimana contohnya, akidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipecahkan kepada 73. Maksudnya Nabi kata ada 72 akidah bid'ah. Hanya satu saja, akidahku dan akidah sahabat-sahabatku. Jadi itulah dimaksudkan dengan mubtadi'. Maksudnya ahli bid'ah, dia merujuk kepada ajaran-ajaran seperti Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, dan ajaran yang bid'ah yang baru di dalam agama Islam. Sayyidina Abu Darda juga berkata, al-alimu wal muta'allimu fil ajri sawa. Laisa fi sa'irin nasi ba'du khair. Maksudnya kata, orang yang alim, dia tidak akan mendapat, maksudnya dia tak dapat membuat kerjanya sekiranya tak ada murid. Jadi suatu Abu Darda berkata, guru dan murid tadi daripada sudut pahala sama. Dan kedua-duanya dikurniakan ganjaran yang sama di sisi Allah. Dan dia kata selain daripada tu, tiada lagi dah kebaikan di sisi manusia. Maksudnya sekiranya orang tak mau belajar, kan, orang tak mau menambahkan agama, menambahkan kefahaman dan amalan, dia kata tak ada kebaikan pada selain daripada perkara tersebut. Dan Sayyidina Abu Darda juga berkata, mali ara ulama'akum yazhabun wa juhalukum la yata'allamun. Mengapakah aku melihat ahli-ahli ilmu dari kalangan kamu mati, pergi, meninggal dunia. Ini yang berlakulah, maksudnya malam tadi kan salah seorang ulama kita meninggal dunia. Tapi yang dia kata, ulama meninggal dunia tu pasti kan, sebab tak ada manusia pun yang kekal di dunia. Tapi yang dia kata masalah ni ialah wa juhalukum la yata'allamun. Mengapakah orang-orang jahil tidak mempelajari agama tersebut. Dan Sayyidina Abu Darda juga berkata, innaka lan tatafaqqah kullal fiqhi hatta tara lil Qur'ani wujuhan. Kamu tidak akan memahami agama tersebut keseluruhannya sehinggalah kamu tadi melihat bagi ayat Al-Quran tadi beberapa sudut makna. Maksud kita dapat lihat ayat tersebut daripada sudut zahirnya, dan batinnya, awalnya dan akhirnya. Dan Sayyidina Abu Darda, setiap kali dia melihat penuntut ilmu, dia akan membentangkan kain yang dia menutupkan badannya. Maksud rida yang berada di atas badannya. Kalau pelajar agama datang, dia akan bentangkan, dia kata, marhaban bi ahibbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata selamat datang kepada kekasih-kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah sahabat yang amat memahami kepentingan ilmu. Kan maksudnya dia
Bukan semata-mata berdakwah, kan, tetapi dia dahulu dengan ilmu dahulu dan dia sendiri yang mengarahkan kita menuntut ilmu. Dan kedua, kan, setelah menuntut ilmu, kita mesti ada satu amalan, kan, maksudnya apakah amalan yang nak dibuat. Maka sekarang ni kita himpunkan beberapa nasihat Abu Darda radhiyallahu anhu daripada sudut pembersihan hati agar ilmu tadi hidup, kan. Jadi Sayyidina Abu Darda didatangi oleh seorang lelaki dan lelaki tadi berkata, "Wahai Abu Darda, wasiatkanlah kepada aku." Maka Sayyidina Abu Darda berkata, "Hendaklah kamu mengingati Allah Subhanahu wa taala pada ketika senang dan susah. Dan sekiranya kamu tadi melihat kepada sesuatu keinginan dunia, maka kamu sedarlah diri ke mana kamu nak pergi." Kan, maksudnya sekiranya kita ada keinginan yang amat sangat kepada dunia, maksudnya kamu sedarlah yang kamu nanti akan masuk ke dalam kubur dan meninggalkan dunia tersebut. Jadi dengan sudut pandang tadi akan mengurangkan keinginan syahwat kepada dunia, kan, sebab kita nak kejar dunia banyak mana sangat sebab sekejap lagi nak masuk ke kubur. Dan kemudian Sayyidina Abu Darda juga berkata, "Innal ladzina alsinatuhum ratbatun bi dzikrillahi azza wa jalla yadkhulu ahaduhumul jannata wa huwa yadhaku." Maksud dia berkata, sesungguhnya manusia-manusia yang lidah mereka sentiasa basah bi dzikrillah, dengan berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala, dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan dia tadi ketawa. Kan, maksud itulah manusia yang paling gembira di akhirat. Kan, sampai dia boleh ketawa dan dibawa ke dalam syurga menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dah bagi tahu semalam, kan, ditanya Abu Darda, "Berapa banyak kamu berzikir satu hari ni?" Kan, dia kata, "Aku berzikir setiap hari 100,000 zikir, kan, sekiranya jari aku ni tak salah kira," dia kata. Dan Sayyidina Abu Darda ni kita maklum, kan, adik saudara dia yang menyebabkan dia tadi memeluk agama Islam ialah Abdullah ibn Rawahah. Jadi Abdullah bin Rawahah ni, setiap kali dia berjumpa saja dengan Abu Darda, kalau dia jumpa daripada depan, dia akan tepuk dada dia. Dia akan kejutkan dia. Kalau dia jumpa daripada belakang, dia akan tepuk belakangnya antara dua bahu tadi. Lepas tu dia kata, "Ya Uwaimir, ijlis fal nu'min sa'atan." Dia kata, "Wahai Uwaimir, kita duduk sekejap. Kita menambahkan keimanan kita sejenak." Fanajlisu. Jadi Abu Darda kata, "Aku duduk, fanazkurullaha masya-Allah." Kami akan berzikir dengan bilangan yang Allah Taala kehendaki. Jadi Abu Darda kata, "Aku minta lindung daripada satu-satu hari yang aku tadi melupakan sahabat aku Abdullah bin Rawahah." Sebab sahabat Abdullah bin Rawahah ni lah yang sentiasa mengingatkan dia supaya duduk berzikir tadi. Jadi mereka duduk, dua orang, kan, berjalan, dia bertemu di mana-mana sekalipun, kan, ini daripada urusan perniagaan ataupun ini daripada urusan kerja, kan, dia akan duduk sekejap berzikir, la ilaha illallah subhanallah, ataupun berselawat kepada Nabi. Kemudian Abdullah bin Rawahah akan berkata, "Ya Uwaimir, hadhihi majalisul iman." Wahai sahabatku, kan, wahai saudaraku Uwaimir, maksudnya Abu Darda tadi. Maksudnya Abdullah bin Rawahah berkata kepada dia, "Hadhihi majalisul iman." Ini ialah majlis keimanan. Maknanya keimanan, untuk kita tadi dikurniakan dengan keimanan, ialah dengan nur daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan nur tersebut didatangkan dengan apabila kita tadi berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kata hikmat yang kedua, kan, daripada Abu Darda yang berkaitan dengan zikrullah, kan, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bukan semata-mata ahli zikir, bahkan dia ialah ahli ilmu, kan, dia menggabungkan antara ilmu dengan amalan tersebut. Dan setelah seseorang tadi berzikir, berdiri, duduk dan baring, maka Sayyidina Abu Darda berkata, ini yang ketiga, tajuk ni adalah at-tafakkur, maksudnya berfikir. Jadi daripada Salim bin Abil Ja'ad, daripada Ummi Darda qala, maksudnya Ummi Darda meriwayatkan daripada suaminya, "Tafakkuru sa'atin, berfikir sejenak, khairun min qiyamil lail." Lebih baik daripada seseorang tadi bangun pada waktu malam. Dan daripada Ummi Darda, dia kata, sebaik-baik amalan Abu Darda ialah at-tafkiru wal-i'tibar, ialah berfikir dan mengambil pengajaran. Maksudnya macam manakah yang dimaksudkan berfikir dan mengambil pengajaran tadi? Maksudnya apabila kita dah mengetahui sesuatu perkara, contohnya kisah penghijrahan Nabi Muhammad SAW, maka dengan semata-mata kita tahu Nabi Muhammad SAW berhijrah, jadi kita kena duduk fikir,
kenapa hijrah? Kan? Apakah hikmat hijrah tersebut? Hijrah tadi susah ke senang? Apakah kesannya? Sekiranya tak hijrah, apa berlaku? Sahabat yang hijrah tadi gembira ke tidak? Susah ke senang? Adakah itu perkara yang seperti kita melancong pada hari ini? Jadi itu dipanggil tafkir dan mengambil pengajaran. Jadi salah satu ibadat sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang agung, dia akan duduk diam. Duduk diam, tapi dia bukan tidur. Kan? Maksudnya dia duduk diam tadi, dia bukan fikiran yang melayang ke mana-mana, bukan. Dia duduk diam tadi, dia berfikir tentang sesuatu perkara. Dia baca Alhamdulillah, dia fikir Alhamdulillah tadi daripada segala sudut yang boleh difikirkan. Dari itu ya istilahnya dipanggil at-tafakkur, kan, berfikir. Dan salah satu lagi nasihat Abu Darda ialah yang berkaitan dengan al-khasyah, ketakutan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidina Abu Darda berkata kepada Salman Farisi, saudaranya, wa ya akhi, wahai saudaraku, la taghtaranna, maksudnya janganlah kamu tadi tertipu bi sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kita ni ialah sahabat Nabi Muhammad SAW. Maksudnya semata-mata bersahabat dengan Nabi tadi ialah satu fadilat. Tapi dia tetap kata kepada saudaranya Salman Farisi, jangan sekali-kali kita tertipu, dia kata. Sebab apa jangan tertipu tadi? Sebab kita tadi selepas Nabi wafat, kita hidup lama lagi. Masa Sayyidina Abu Darda dia hidup dalam 22 tahun lagi. Jadi dia kata kita hidup selepas Nabi Muhammad ni tempoh masa yang panjang. Wallahu a'lam billazi asabna ba'dahu. Allah sajalah mengetahui dengan dosa-dosa yang dah kita buat setelah kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari itu ialah ketakutan, kan, sahabat-sahabat terhadap dosa yang mereka lakukan, dan mereka tak pernah berasa aman, kan, tentang aku ni ibadat dah banyak, kan, aku berzikir dah banyak, ilmu aku dah banyak, maka aku ialah manusia selamat. Itu semua tak ada, dan kita baca sejarah sahabat-sahabat sebelum pun tak ada, kan, mereka sentiasa mengkritik diri mereka sendiri dan melihat kekurangan diri mereka. Dan seterusnya Sayyidina Abu Darda berkata, innaka lan tatafaqqaha kullal fiqhi hatta tamqutan nasa fi jambillah. Dia berkata, kamu ni tidak akan faham, dia kata kepada sahabatnya, kamu tidak akan memahami sebenar-benarnya agama Islam sehinggalah kamu melihat manusia tadi salah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksud kita dapat tengok keadaan zaman tersebut banyak berlaku kesilapan. Maksudnya kesilapan daripada sudut fardu ain, kesilapan daripada sudut fardu kifayah, kesilapan daripada sudut ibadat khusus, kesilapan daripada sudut muamalat, kesilapan daripada sudut munakahat. Maksudnya kefahaman agama akan menunjukkan kepada seseorang betapa banyaknya kesilapan yang berlaku. Tapi dia tak berhenti kat situ, sebab melihat kesilapan pada orang itu dipanggil sebagai ilmu fiqh. Kemudian Abu Darda berkata, "Thumma tarji'u ila nafsik fatakuna laha ashadda maqtan." Kemudian kamu rujuk kepada diri kamu sendiri. Setelah kamu tengok orang tadi salah, maka kamu patahkan balik kepada diri kamu sendiri, maka kamu memaki hamun diri kamu lebih kuat daripada orang lain lagi. Kan, maksud kita tengok, orang sekarang dah tak khusyuk, maka kita kata aku lagi jahat, aku lebih tak khusyuk daripada orang tu. Orang sekarang ni dah mula memakan riba, maka kita kena kata kita lebih banyak lagi macam-macam riba yang kita buat. Orang sekarang ni dah mula kan berlaku ada tempat perzinaan dan seumpamanya, maka kita kata aku juga berzina, kan, berzina mata, berzina dalam hati. Itulah ketakutan terhadap diri kita sendiri. Tapi itu tanda kefahaman seseorang, kan. Maksudnya sekiranya kita boleh memahami kesilapan diri kita, aib diri kita, itulah tanda seseorang tadi dikurniakan dengan kefahaman di dalam agama. Tapi sekiranya kita hanya nampak kesalahan orang saja, tapi kita tak nampak kesalahan diri kita sendiri, maka seseorang itu belum lagi bertasawuf, kan. Itu masih mempelajari ilmu fiqh semata-mata. Kerana fiqh tadi dia akan menghukumkan terhadap orang, perbuatan dan manusia, dan tasawuf lah yang akan menjadikan seseorang tadi memandang kepada aib dirinya sendiri. Jadi daripada 4 tajuk tadi kita dapat ambil pengajaran daripada bagaimanakah Sayyidina Abu Darda menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya menjaga hubungannya dengan Allah Taala dengan menuntut ilmu. Kedua tadi dengan berzikir. Dan ketiga dengan bertafakur, dan keempat dengan al-khasyah. Maknanya takut, kan, tertipu dengan amalan dan seumpamanya. Dan sekarang kita lihat bagaimana dia tadi berhubung, kan, dengan manusia yang diistilahkan sebagai hablum minan nas. Jadi kita pandang daripada satu sudut ni lah yang diistilahkan sebagai al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jadi salah satu yang diusahakan oleh Sayyidina Abu Darda ialah dia tadi menyuruh manusia kepada kebaikan dan dia melarang daripada kemungkaran.
Antara ini dia berkata, inni la amurukum bil amri wa ma af'aluhu walakin arju fihi al-ajr. Dia kata aku banyak menyuruh kamu ni arahan ini, buat perkara ni, buat perkara ni. Wa ma af'aluhu, tapi dia kata aku lemah, dia kata. Aku pun sendiri mungkin tak boleh buat. Tapi sekiranya aku tak bagi tahu langsung, maka arahan tadi akan pupus, kan? Arahan-arahan yang daku warisi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan sampai kepada kamu wahai tabi'in. Tapi dia kata aku pun sendiri pun tak mampu nak buat, dia kata. Walakin arju fihi al-ajr. Cuma aku harap aku dapat pahala sebab aku tadi menyuruh kamu tadi mengamalkan perkara tersebut. Dari itu betapa rendah dirinya, kan, Abu Darda radhiyallahu anhu. Padahal kita tahu dia takkan ada pun benda yang dia tak buat, kan. Mereka ialah ahli ibadat. Kan Nabi mengaku bahawa dia sahabat yang paling bertakwa sekali. Kemudian satu ketika Darda, maksudnya isteri dia berkata, dakhala alaina yawman Abu Darda mughdaban faqult. Malak, maksudnya satu hari dia kata suami dia masuk ni, Abu Darda ni masuk, kan. Maksudnya Abu Darda ni kita maklum di akhir hayat ni dia hidup di Damsyik, maksudnya kota Syam. Satu hari dia masuk dalam keadaan marah. Maka isteri ni bertanya, kenapa kau marah ni? Maka dia kata, wallahi ma a'rifu fihim syai'an min amri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa annahum yusalluna jami'an. Maksudnya inilah keluhan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Sayyidina Abu Darda dia kata, demi Allah dia kata, aku tidak mengetahui sedikit pun daripada perbuatan manusia-manusia yang dah aku lihat sekarang ni sama dengan apa yang dikehendaki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kita bayangkan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya agama Islam tadi diamalkan secara sempurna. Kan maksud agama Islam tadi diamalkan 100% oleh sahabat. Kan maksud daripada sudut hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, kekeluargaan, muamalat. Tapi apabila kewafatan Nabi Muhammad SAW dan berlalu tempoh masa yang panjang, maka amalan agama tadi berkurang. Daripada 100% yang berlaku di zaman Nabi, kalau mengikut Abu Darda ni, dia kata dah turun, kan. Kalau ikut daripada hukum daripada Abu Darda ni, dah hilang, dia kata hampir 90% daripada apa yang Nabi SAW tadi arahkan. Sebab itulah dia masuk di rumah, dia marah. Itu dia kata tadi, dia memahami, kan, dia dapat melihat kesilapan manusia, tapi dalam masa sama dia marah dirinya lebih lagi. Cuma dia kata, illa annahum yusalluna jami'an. Dia kata, maksudnya keikhlasan dah hilang, dia kata, khusyuk dah hilang, dia kata, amanah dah hilang, dia kata, kesabaran dah hilang. Maksudnya orang muda menghormati orang tua, isteri mentaati kepada suami, kan, orang yang ikhlas, dia kata semua ni dah hampir pupus, dia kata. Cuma dia kata yang tinggal ialah illa annahum yusalluna jami'an. Cuma mereka ni yang tinggal hanya semayang je, dia kata. Jadi sememangnya dalam hadis Nabi Muhammad, Nabi SAW sabda dalam hadis yang lain, kan, dia akan diangkat ke semua ilmu yang diturunkan oleh Allah kecuali semayang, kan. Maksudnya manusia hanya tinggal semayang saja. Tetapi apakah isi di dalam semayang, apakah hasil daripada semayang tersebut, maka perkara tersebut akan hilang. Dan perkara tersebut dah mula berlaku, kan, di zaman sahabat-sahabat yang hidup selepas kewafatan Nabi SAW. Dan perkara yang sama juga ialah keluhan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Maksudnya dia kata di akhir hayat Sayyidina Anas, dia kata, aku hari ini hidup di zaman yang aku tidak melihat lagi apa-apa yang aku lihat di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi apakah faedah ni kepada kita, kan? Itu ialah zaman tabi'in. Zaman tabi'in yang Nabi SAW memberitahu, itulah zaman yang terbaik. 3 kurun yang terbaik, iaitu kurun sahabat tabi'in dan tabi'in. Tapi tetap berlaku kekurangan di dalam pengamalan agama Islam. Maka kita yang dah hidup sekarang ni, yang amat jauh daripada zaman Nabi SAW, maka amatlah perlu kita tadi berhati-hati, dan kita tadi perlu mengusahakannya pada diri kita sendiri, kan? Kerana agama tadi telah hilang, kan, di zaman tabi'in lagi, dan zaman kita ni lebih lagi agama tersebut pupus. Dan Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, iyyakum wa da'watal yatim wa da'watal mazlum fa innaha tasri bil laili wan nasu niyam. Berhati-hatilah kamu daripada doa anak-anak yatim. Maksudnya jangan kita menzalimi anak yatim, jangan kita memakan harta anak yatim. Wa da'watal mazlum, dan doa orang-orang yang dizalimi. Kerana doa-doa tersebut berjalan pada waktu malam, maksudnya sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan diturunkan hukuman-hukuman wan nasu niyam pada ketika manusia sedang tidur. Jadi itu beberapa kata hikmat daripada Sayyidina Abu Darda yang menceritakan tentang hubungan kita sesama manusia. Jadi sebagai penutupnya, kita bincangkan kewafatan
Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu. Maksudnya kewafatan dia ni, maksudnya antara ungkapan yang diucapkan oleh Sayyidina Abu Darda sebelum dia tadi meninggal dunia, dia berkata kepada isterinya, man ya'mal li mithli yaumi hadha, man ya'mal li mithli sa'ati hadhihi, man ya'mal li mithli mawda'i hadhihi. Maksudnya dia nak bagi tahu, siapakah orang yang nak beramal untuk saat ini? Maksudnya siapakah orang yang nak bersedia untuk menerima ni saat kematian ni? Maksudnya kita maklum, semua yang kita amalkan daripada kita balik sampailah saat terakhir kita meninggal dunia, ke semua amalan yang kita buat ni nak pakai ni semasa tercabut nyawa tadi. Maksudnya kita semayang daripada umur 7 tahun, semayang daripada umur 10 tahun, kan, kita baca Quran di bulan Ramadan, haji, umrah, zakat seumpamanya. Ke semua amalan tersebut, kegunaan ni lah pada ketika nyawa tadi nak dicabut kan. Maksudnya semasa nyawa tadi nak dicabut, dapat tak semua amalan yang kita buat tadi ni memelihara iman kita? Maksudnya semasa nyawa nak dicabut, boleh tak kita beriktikad asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Sebab tu dia kata markah, kan, markah seseorang diberikan apabila seseorang tadi sampai kepada penghujung. Sebagai contohnya, kalau orang tadi lumba lari, 10 orang lumba lari, maksudnya lari ada yang ke depan, tiba-tiba bila sampai di ujung ini terjatuh. Jadi orang lain yang melintasinya. Jadi markah ialah kita ambil apabila sampai ke hujung jalan tadi. Jadi sebegitu juga perjalanan hidup kita ni. Jadi Abu Darda dia bagi tahu siapa yang beramal untuk saat ini ni, kan, siapalah manusia yang beramal untuk nak mati ni. Maksudnya dia tanya, kenapa kamu tak nak beramal? Dia kata, kerana sebab apabila datang saja kematian, kamu amat memerlukan kepada amalan yang kamu buat tadi. Kan, salah seorang sahabat saya, Ustaz Yusri, dia kata pada satu ketika, dia tadi rasa macam dah nak mati sangat dah. Kenapa? Bila dia rasa keadaan dah nak mati sangat tu, dia kata hilang kan semua apa yang telah diamalkan. Nak menyebut la ilaha illallah pun tak boleh, nak menyebut nama Allah pun tak boleh. Jadi pada ketika tu dia berasa amat takut kan, tapi dengan izin Allah dia tadi masih dipanjangkan hayatnya. Jadi itu orang yang dah berzikir kan, orang yang dah beribadat dalam masa yang panjang kan, apabila nak sampai kepada kematian tadi, betapa beratnya ujian ketika seseorang nak mati tadi, syaitan datang, iblis datang, semua datang. Maka sebab itulah Abu Darda berkata, siapa yang nak beramal ni untuk saat ni, saat nak mati ni, kata, inilah saat yang paling penting sekali yang kamu kena bersedia. Jadi amal yang kita buat sekarang ni, tujuan ni ialah untuk bersedia. Kan, bukan yang mana kita buat sekarang, kita buat ibadat, kita dah megah, wah aku banyak ibadat. Sebab bukan sekarang ni yang dia ambil kira ni. Kan yang diambil kira ialah semasa kita nak mati tadi. Adakah amalan yang kita buat sekarang ni dapat menyelamatkan kita dan membantu semasa kita tadi nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kedua nasihat daripada Sayyidina Abu Darda ataupun keadaannya semasa dia nak meninggal dunia. Maksudnya, isteri ni berkata kepadanya, wahai Abu Darda, aku melihat kamu tadi macam tak suka pula nak mati. Kan, padahal masa kamu hidup dulu, kamu kata kamu amat suka kepada kematian. Jadi Abu Darda berkata, demi Allah Subhanahu Wa Taala, sememangnya lah aku tadi amat cintakan kepada kematian. Tetapi apabila aku yakin aku nak mati sekarang ni, aku berasa tak suka pula nak mati. Sebab dia kata, pada ketika tu dia rasa tak cukup masa lagi untuk nak beribadat. Jadi dia kata, hazihi akhiru sa'ati minad dunya. Ini ialah saat terakhirku daripada dunia. Jadi apakah amalan yang boleh dibuat sesaat, 2 saat, 3 saat, 4 saat sebelum tadi kita tercabut nyawa? Maka Abu Darda berkata kepada orang yang berada di sekelilingnya, laqinuni la ilaha illallah. Tolonglah talkinkan kepada aku la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka dinyatakan oleh perawi tersebut, falam yazal yuraddiduha hatta mata. Maka dia sentiasa membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah hatta mata, sehingga dia tadi meninggal dunia. Jadi itulah yang kita bincangkan tadi. Sekiranya semasa kita hidup sekarang, kita tak berlatih menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, jadi macam manakah bila kita nak mati ni, kita nak menyebut la ilaha illallah? Boleh ke ataupun tak boleh? Maksud kita maklum tadi, dia menyebut la ilaha illallah ni setiap hari 100,000 kali. Maka sebab itulah apabila diajarkan, itu pun dia tetap minta orang tolong talkinkan kepada dia. Padahal dia dah berlatih. Talkin ni maknanya ajar. Ajar ni maknanya macam kita tak tahu. Tolong ajarkan aku. Jadi orang kena baca la ilaha illallah, kita dengar, lepas tu kita kena ulang balik semula. Jadi begitulah betapa susahnya keadaan semasa nak tercabut nyawa. Perlu minta tolong orang mengingatkan kepada kita lafaz yang paling senang. Lafaz yang dah diulang berjuta kali, iaitu lafaz la ilaha illallah. Jadi sebab itulah
semasa kita hidup banyakkanlah menyebut lafaz la ilaha illallah. Jadi dengan sebagai penutupnya diriwayatkan bahawa dilihat Abdurrahman ibn Auf di dalam syurga. Kan maksudnya salah seorang sahabat Auf ibn Malik Ashja'i, dia melihat salah seorang sahabatnya agung iaitu Abdurrahman ibn Auf di dalam syurga, kan di sebuah tanah yang lapang, yang hijau, kan yang mempunyai kemah yang amat luas. Kemudian Abdurrahman berkata kepada sahabat ni Auf yang melihat dia tu, dia kata, wahai Auf, inilah kurniaannya Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Tapi sekiranya kamu naik tinggi lagi, dia kata, sekiranya kamu pergi ke tempat yang jauh lagi, kamu akan melihat perkara-perkara yang tidak pernah dilihat oleh mata kamu. Kamu akan mendengar perkara-perkara yang tidak pernah didengar oleh telinga kamu. Dan kamu akan nampak perkara-perkara yang tak pernah terlintas di atas hati kamu, yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan secara khusus kepada Sayyidina Abu Darda. Maknanya Abdurrahman bin Auf dia sendiri bagi tahu dalam mimpi tadi bahawa Allah Taala sediakan nikmat yang amat banyak di dalam syurga kepada Abu Darda radhiyallahu anhu. Jadi kenapa Allah Taala berikan nikmat yang banyak ataupun syurga yang amat luas kepada Sayyidina Abu Darda? Li'annahu kana yadfa'u dunya birrahataini wan nahar. Kerana dia adalah manusia yang meninggalkan dunia dengan hati dan kedua-dua tangannya. Maksudnya Abdurrahman nak bagi tahu, aku tinggalkan dunia juga dengan hati, tapi tanganku masih lagi bekerja dengan dunia, berniaga sampai aku mati. Tapi sahabatnya Abu Darda ni dia memang memilih sama ada dia nak berniaga ataupun dia nak beribadat sepenuh masa, maka dia memilih meninggalkan dunia tersebut, meninggalkan dunia daripada hatinya dengan zuhud tadi, dan meninggalkan dunia daripada tangan dia sendiri. Maka dengan sebab itu Allah Ta'ala mengurniakan nikmat yang amat luas di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Jadi sampai kepada riwayat daripada Auf ibn Malik Ashja'i tadi, maka selesailah dengan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita membincangkan riwayat hidup Sayyidina Abu Darda Uwaimir ibn Malik radhiyallahu anhu. Jadi moga-moga kita mendapat pengajaran daripada nasihat dan riwayat hidup sahabatnya agung ni. Jadi moga-moga kita ketahuilah bahawa sahabat-sahabatnya agung ni mereka ialah ahli ilmu dan mereka ialah ahli zikir, kan, mereka ialah ahli ibadat, dan jangan sekali-kali kita menganggap mereka hanya ahli perang semata-mata, kan, ataupun mereka ialah ahli berdakwah semata-mata. Semua aktiviti fardu kifayah tersebut didahului dengan fardu ain yang amat ketat, yang amat bersungguh-sungguh, yang amat berdisiplin. Maka sebab itulah mereka berjaya dalam mengusahakan fardu kifayah tadi. Wallahu ta'ala alam. Jadi segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisa'il muslimina wal muslimat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi salam Jumaat kepada semua, dan moga-moga Allah Ta'ala beri keberkatan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama semua.